Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, sekarang kita ada lebih kurang dalam 5-6 orang. So, okey. Tadi Abang Zudi ada bertanya sedikit lah berkenaan macam mana nak detect MHV ya bang. MHV dengan apa nama divergence, betul? Divergent. Betul. Okay. Alright. Um, Sebenarnya Divergent tu itu sebagai tambahan, kalau ikutkan dia adalah setup A lah. Tapi dia setup A2 saya bagikan. Kenapa? Because sometimes setup A tu ada yang dia standard, lepas tu dia terus naik ikut SOP terus naik. Ada yang dia tidak standard tapi dia ada divergence, lepas dia ikut SOP dia terus naik. Tu cerita dia. So itu berdasarkan pemerhatian saya lah. Kalau ada benda tu, itu tambahan lah pada kita. Okey. Contohnya dekat sini. Okey. Untuk divergence tu, macam mana kita nak tengok? Kita akan tengok dia di time frame yang kedua. Okey, macam ni AUD, saya ambil AUD ya, ada contoh dekat sini. Okey. Ya tengok contoh AUD. Okey, biasa kita akan tengok dia dekat time frame yang kedua Time frame pertama, lepas tu time frame yang kedua. Okey, saya buka time frame kedua ni ya. Okey, ni kebetulan benda ni ada. So saya cerita dulu. Alright. So divergence yang kita guna adalah dia macam ni kalau kita faham sebelum ni, dia kalau ada MHV kita tahu dah dia tak boleh nak turun dah di time frame yang kedua tu. So kita tahu dah yang tu adalah re-entry buy. Tunggu je time frame ketiga ada candle arah kukuh, time frame keempat ada momentum buy. Itu kita dah boleh masuk. Contoh yang pertama dekat sini. Okey. Yang ini adalah setup A2, A1. Okey, sebab apa? Dia ada momentum, dia naik re-entry, lepas tu dia jadi MHV. Nampak tak? Okey. So, bila jadi macam ni, so kita tunggulah di lower time frame. Contoh lagi satu dekat sini. Perasan tak dekat sini? Okay. Ada momentum, ada re-entry sell, lepas tu dia turun MHV. Nampak tak? So, basically, kita tahu dia tak kuat lah untuk nak turun. So, kita tunggu je H1, ada candle arah kukuh, M15 ada momentum, kita boleh entry. Okay? Tapi setakat yang kita boleh take profit lah dekat area ni nanti kita tengok. Okay, perasan tak dekat sini? Okey, nampak tak? Dekat sini ada MHV, betul? Yang kita dah masuk mungkin masa tu. Lepas tu tiba-tiba ada momentum sell dekat sini, nampak tak? Ni ada satu momentum sell. Bila sini dah ada momentum sell, kita duk assume macam, oh dia nak turun lagi lah, betul tak? Kan kita Okay. faham yang MHV ini adalah, saya tengah nak add orang. MHV ini adalah dia tak boleh nak turun dah, betul? Kalau ada momentum dia akan terjun lagi, betul? Itu kefahaman kita. So, bila sini jadi momentum sell, kita tunggu re-entry sell untuk jadi MHV. Tapi sebaliknya, dia ada momentum sell, pergi re-entry, lepas tu dia tak turun-turun dah, dia terus naik. Nampak tak? Kenapa dia jadi macam tu? Itulah persoalan yang timbul pada saya. Kenapa market dia jadi macam tu? Ada setup yang macam gini, okay? Yang macam ini, dan ada yang macam ni. Lepas tu saya duduk kaji, tengok balik apa semua kefahaman yang saya ada. Baru saya letak. So saya letaklah momentum indicator. So momentum indicator yang saya guna, tak kisah boleh pakai apa ni? Nak pakai macam ni kejap saya tunjuk dekat indicator ni. Okey, nampak tak dia ada tulis oscillator kat sini. Semua yang oscillator ni boleh cari untuk tengok divergent. Sebab apa? Oscillator ni dia nak cerita momentum market, kekuatan market. Dia kuat ataupun tidak. Semua ni boleh pakai. Tapi pada saya, yang saya prefer dan saya kaji, saya lebih prefer untuk pakai MACD. Cuma yang standard MACD, standard MACD yang ada dekat sini, dia macam ni tau. Okay. Nampak tak? Dia jadi line macam ni saja. Kan dia tidak ada histogram. Dia nampak ada histogram tapi dia ni. Cuma yang saya ada ni adalah custom MACD. Yang ni dia yang lebih baik lah sebenarnya. Tapi dekat phone tak boleh, kita tak boleh nak dapat di yang atas ni lah, kita hanya boleh dapat yang bawah ni saja. Tapi bolehlah sebab kita nak tengok divergent je kan. Okey, kejap saya delete. Okey, nampak tak? Yang ini
market makin turun ke bawah, betul tak? Tetapi perasan tak ni di bucu sampai bucu ni yang dia bagi tahu kejap saya nak unmute je. Okey. Nampak tak? Di sini nanti kalau sesiapa yang nak bercakap on je mic Okey. Di sini market turun. Tetapi nampak tak di bawah ni market naik. So dia bagi tahu indication pada saya apa? Oh, sebenarnya aku jatuh tapi aku jatuh dalam keadaan yang tidak kuat. Itu maksud dia. Apabila ini berlaku, so kita boleh consider yang kita bolehlah cari untuk entry di lower time frame. So dekat dalam ni nanti kita cuba tengok ada tak candle arah kukuh H1. Okey. Kejap kat sini. Nampak tak kat situ? Adalah candle arah kukuh di H1. Tapi tak apa cantik lah candle arah kukuh tu. This one. Nampak tak? Okay. So kita tengok kat sebelah dia pula. Yang candle arah kukuh ni. Dalam candle arah kukuh ni. Ada tak momentum buy di M15? Okay. Kalau ada momentum buy di M15. Nampak tak ni? Lepas kita tanda kan? Okay, sekejap saya besarkan sikit. Ini setup A2 setup A2. Yang ni memang antara yang saya preferred lah sebenarnya. A1 dan A2 ni antara setup yang saya suka. Cuma kita tak boleh nak ambil dia banyak lah. Because why? Tahu ni. Sekejap Ni hilang. Because why? Sebabnya okey kat sini saya buat di M15. Okey, dia turun. Nampak tak tempat yang saya besarkan ni? Ni candle yang selepas tadi H1 tu. Yang ke belakang ni adalah candle arah kukuh. Ada 4 candle. Saya besarkan sikit ni. Nampak ni ada 4 candle. Ni yang candle arah selepas pada candle arah kukuh. 4 candle. 1, 2, 3, 4. Nampak tak ada momentum. So, kita layer lah buy. Kita place order. Buka dekat H1. Okay, ni ada candle arah kukuh ni. Letak dia dekat sini 1. Lepas tu buat 10 pip atas. Dan buat 10 pip bawah. Dan you guys layer. Itu saja. Nampak tak? Itulah sebenarnya what we call it setup A2 ni yang menggunakan divergence. Soalan daripada Abang Zudi tadi. Okey, cuma ini memerlukan mata kena tajam sikit lah. Baru kita what we call it, kita nampak. Kalau tak dia macam susah sikit kita nak nampak benda tu sebenarnya. So setup A2 ni pada saya memang antara setup yang favorite untuk saya lah. Kalau ada memang saya tak lepaskan peluang lah. Memang saya akan guna sepenuhnya untuk what we call it, untuk entry lah. Okay. Cuma kadang-kadang dia float apa semua tu just hold. Tapi kalau tak rasa tak berani, then apa nama ni? Cut loss je lah kalau dia float tu kan. Kalau account okey, then pada saya tak ada masalah. Coach, nak tanya coach, Okey. kalau tengok kita punya SOP tu, dia ada apa? Bawa mid BB atas mid BB tu. Okey. Berkaitan dengan Okey, itu pattern kita akan tengok bawah mid BB atau atas mid BB. Di dalam zone ni, kita akan tengok dekat time frame daily. Okey, pada masa ni kita tengok dekat sini, okey. Sekejap Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ni, okey, kita buka dekat daily. Nampak tak candle ni duduk atas mid BB ke bawah mid BB? Bawah mid BB, nampak tak? bawah. Bawah mid BB. So normally kan saya dah bagi tahu dalam saya punya e-book kan. Bila saya bagi tahu dalam e-book tu, dalam e-book untuk setup A sebenarnya dia adalah untuk trend reversal ataupun trend retracement punya entry. Okay. So itu setup A. Maknanya kita entry di hujung-hujung lah. Maksudnya kalau kita nak buy, mesti dia berada di bawah mid BB lah maksudnya. Okay. Sekejap kita ambil
apa ni? Allah Sofi. ibu saya yang saya letak yang saya Dia Sofi. bagi tu Cak. kan. Ya, sekejap saya buka. So basically setup A ni sebenarnya dia hanya untuk reversal sahaja. Reversal ataupun retrace lah. Kadang-kadang dia reverse terus ubah trend. Kan? Kadang-kadang dia retrace je. Okey, nampak tak ni? Setup A1 normal MHV dan setup A2 ni sekali dengan divergence. Okey. So bila berlakunya setup divergence ni kebiasaannya dia melawan trend lah. Ni saya tulis besar ni, reverse retrace trend. Okey. Setup MK pula adalah setup midterm. Okey. Dan setup what we call it follow trend saya consider sebagai setup B lah. Itu follow trend. Pastikan ada momentum. Yang ini kena ada candle arah kukuh. Yang ini dia MHV. Di time frame mana? Kebiasaan yang saya tengok tiga-tiga ni di time frame yang kedua. Apabila ada di time frame yang kedua, insya-Allah benda ni ada, saya akan consider. Sebab dalam kepala saya dah tahu time frame pertama apa. Kan? Time frame kedua kalau ada MHV, ada divergent, kita tahu ni mungkin nak retrace. Maksudnya macam tu. Okey, setup A ni adalah untuk retrace ataupun dia ada MHV. Dan kadang-kadang dia ada momentum. Macam tadi yang saya tunjuk tadi kan. Dia ada momentum sell. Tetapi walaupun dia ada momentum sell tetapi dalam kekuatan yang tidak kuat untuk turun di H4. Pasal kan yang saya buka ni. Ni this one. So kita boleh consider dia lah. Contoh satu lagi. Nampak tak ni? Ini daripada sini dia naik je sampai atas. Perasan tak MACD kat bawah ni? Dia turun je sampai bawah. So ini sebenarnya kalau kita float pun, kalau berani, kalau M okay, then hold je lah sebenarnya. Kita boleh hold. Okay. So sebab selagi mana ini tidak melebihi daripada puncak yang asal ni, memang dia tak akan pergi dah sebenarnya lah. Ini pada saya berdasarkan pengamatan saya, observation saya lah. Kadang-kadang kita ada dekat line ni, okay, untuk divergence. Kadang-kadang nampak tak ni, ada dekat histogram saja. Line tak ada, nampak ni divergence naik kan? Dan di sini turun, betul? Tapi line dia tak. Histogram dia ada. Boleh juga. Tetapi kekuatan dia tak sekuat kalau kita ada dekat line yang macam ni. Okay. So cuma yang ini dia bagi tahu, aku dalam MHD, InsyaAllah dah ada divergence. So tambahan lah. Cuma dia nak follow through tu dia susah sedikit lah. Okay. Alright. Boleh ya bang? Okay. Alright. So now Cuba nanti tengok sorry lah. Cuba tengok U-shape lah untuk minggu depan ni berdasarkan divergent ni ke ada ke tak ada ke macam mana ke. Kejap. Di time frame kedua pastikan di time frame Ya, kedua. H4. H4. Betul. Cuba tengok. Okay. Kalau kita tengok dekat sini ketika ni di H4 pada saya tak ada lagi divergence. Nampak tak? Ini price naik. Kalau kita ambil point ni lah kita ambil point ni, price naik, nampak? Tetapi tengok daripada point ni juga, ni pun naik. So dia tak apa cantik lah. Dia bukan divergence. Okay. Dia Bukan. akan jadi divergence macam mana? Okay, tengok ni. Dia akan jadi macam ni. Sekarang ni, price ni dia turun ke bawah ni. Katalah kita consider dia turun ke bawah kan. Okay, dan ini pun akan turun ke bawah, betul? Dua-dua line ni. Okay, lepas tu dia naik ke atas dan ada momentum. Atau kalau ada MHV, kita tahu dah. Itu memang setup A1. Kalau dia ada momentum. Okay, momentum buy. Tetapi yang ini, line ni tiba dia naik lebih rendah daripada puncak yang ini. So itu kita boleh consider sebagai divergence lah. Yang itu kita boleh tunggu untuk nak sell nanti later on. Kalau itu berlaku pada minggu hadapan. Okay, boleh ya? Alright. Okay, clear. Okay, clear. Okay, kalau anda ada soalan, sila letakkan dalam ruangan chat sebarang soalan. InsyaAllah saya cuba entertain lah, insyaAllah. Okay. So basically kita akan tengok dulu pergerakan market. Ini antara ni abang, ini boleh consider sebagai
divergence jugalah. Nampak ni naik dan tak lepas. Okey. Okey, lepas tu yang ni nampak dia turun ke bawah. Dia ada check. Macam mana mau dapat Indie MACD? Itu kalau dah ada dalam support group, baru saya akan share lah dalam support group saya. Pertama, you guys kena buka dulu, kena berada dalam support group. Nanti PM personally saya akan bagi dalam support group. Siapa yang berada dalam support group, insyaAllah saya akan bagilah. To be fair to support group lah. Okay? Nanti PM personally saya dekat Telegram, insyaAllah nanti saya akan cuba bantu untuk dapatkan. Dia ada sedikit komitmen, bukan komitmen apa, you guys kena buka akaun bawah saya. Selepas dah tu, depo $100 sahaja. Dan anything yang you guys nak tanya, boleh tanya. Tak ada masalah. Saya akan bagi post indicator dalam tu. Ini pun kita boleh consider sebagai MACD divergent. Cuma kat sini dia ada MHB. So kita lebih suka kalau dia jadi MHB lah kan. Tak perlu dah tengok divergence. Cuma kalau ada momentum tu tambahan untuk kalau dia jadi divergence. Okey. So seperti biasa kita nak buat analisa pergerakan market minggu hadapan, which is akan start besok. Okey. Time frame 1 daily nak kena tengok candle hari sebelum ke? Yes, kena tengok candle sebelum dan candle semasa daily tu dia duduk kat mana. Kejap lagi saya explain. Okay, so seperti biasa untuk weekly kita nak tengok. Okay, biasa saya akan start weekly dululah. So bila weekly ni kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, dia berada di zone re-entry sell lah. Lepas candle arah kukuh, zone re-entry sell di weekly. Adakah zone re-entry sell ini dia valid ataupun tak? Di daily perlu jadi market hilang volume. Yes, di daily ni dah jadi market hilang volume. Okey, tetapi di H4 minimum kena ada candle arah kukuh dulu, baru dia akan start perjalanan market weekly ni. So kita jangkakan yang di H4 ini akan menjadi candle arah kukuh sell. Okey, bila H4 jadi candle arah kukuh sell, okey, so di H1 pula ada momentum sell tempat yang saya tanda ni. So basically dah sah lah perjalanan weekly tu. Cuma dia nak ambil berapa banyak, berapa lama untuk dia turun sampai bawah ni. Dia akan ambil minimum 4 ke 5 minggu lah. 5 minggu pasal 5 candle. Okey, so dia akan dindong dahululah. Seandainya dia jadi momentum buy, so kekuatan tu mungkin akan naik lagi lah kalau tak ada divergence. Tapi kalau ada divergence, then dia tak akan kuat untuk naik. Setiap Isnin time frame mana kita kena tengok untuk predict market direction. Okey, ni saya tengah buat ni. First, hari Ahad tengok dulu price duduk kat mana. Lepas tu hari Isnin buka balik dia duduk di zone mana. Macam case ni, so kita tahu dah the higher time frame price berada di kawasan tertinggi dah, kita tahu weekly. Okay, so daily pun dia berada di zone tertinggi dah weekly. Nampak tak? So dia match. Okay, kadang-kadang di weekly dia ada di tengah-tengah, tapi di daily dia dah ada di zone tertinggi. Tu 50-50. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, alright, so zone tertinggi juga. So dia MA 510 high. So kalau hari Isnin nanti kita nak trade, kita kena check lah dia masih duduk kat sini ataupun tak. Okay, kebiasaannya dia akan duduk di tempat yang sama lah kalau kita buat hari Ahad tu. Biasanya kalau berubah sikit hari Selasa. Okay. Okay, dan pastikan di zone re-entry sell. Lepas tu di H4 market hilang volume. See, dia dah ada market hilang volume di H4. Okay, so kita tahu dah mungkin nak terjun. Adakah dia nak terjun? Pastikan di H1 ada candle arah kukuh dulu. So bila H1 ni start buat candle arah kukuh, okay, dan di dalam H1 tu ada momentum sell di M15. So kita tahu dah yang perjalanan daily dah start nak berjalan. Okay, itu kunci dia. Selepas tu kita tunggu je H4 buat candle arah kukuh pula. Sell. So kita tahu dah. Oh, maknanya dia nak start perjalanan weekly juga. So nampak tak kita dapat dua bigger time frame dan dua setup lah basically. Okay. So pada saya
USD index ni dalam keadaan yang naik tetapi tidak kuat lah. So dia menunggu masa untuk terjun saja. Kalau H1 ni jadi candle arah kukuh, lepas tu M15 ada momentum, kita tahu dah perjalanan daily akan start. Selepas tu, bila di H1 ni pula, dia buat pula momentum sell. Okay. Dan di H4 ada candle arah kukuh. Dan kita tahu dah, itu adalah perjalanan weekly. Okay. So mudahlah. Bersilang dengan BB macam Mak Kilau. Oh, bukan. Mak Kilau dia lain sikit. Setup Mak Kilau dia lain sikit. Jangan campur. Setup Mak Kilau di higher time frame kena ada candle arah kukuh dulu dengan re-entry baru dia jadi. Ada momentum lepas tu naik MHB. Ni kalau saya cerita ni pening ni kepala. Sebab tu kena tengok ebook. Saya ada letak dalam ebook untuk group support. Ini ebook memang saya bagi dalam group support. Yang tadi saya share tu kan. Kejap. Saya share ni. Okay. So, ni setup A2 yang tadi, yang sekarang ni kita tengah cerita. Ni setup MK ni. So, nak tengok apa? So, dekat sinilah cara dia nak tengok. Okay. So, tak apa. Nanti berada dalam support group, insyaAllah kita explain satu persatu. Ni saya dah clusterkan, tak nak campur banyak-banyak. So, you guys pilih setup mana yang you guys nak lah. Macam saya, Alhamdulillah, Allah permudahkan saya untuk tengok setup A, setup MK dan juga setup B yang saya clusterkan. Ni semua daripada abalan, abalan yang share dengan saya lah. So kalau macam tadi saya ceritalah, kalau di H1 ni ada momentum sell, okay, dan H4 jadi candle arah kukuh sell. Katalah kan, candle arah kukuh sell. Kita tahu dah perjalanan weekly akan start. So masa ni jadi candle arah kukuh sell, okay, alright. Di H1 ada momentum sell, itu setup Mak Kilau akan jadi. Yang ini setup A, lepas tu bila ada candle arah kukuh sell di H4 akan jadi setup MK, lepas tu dia buat pula momentum sell dekat sini. Itu setup B. Okay, so A, MK dan juga B dekat situ. Itu dia sekali lah. So in summary, untuk USD index ini, okay, pada saya, dia dah naik, memang dalam keadaan tertinggi, cuma dia kekuatan untuk dia naik tu agak lemah. Okay, kalau dia ada momentum buy, itu lain cerita lah. Setakat ni dia dalam keadaan MHV dan H4 pun dalam keadaan MHV. So basically kita tunggu setup di H1. Nampak dia kena arah kukuh dan ada momentum dan insyaAllah kita masuk untuk sell. So basically kalau USD index kita menunggu untuk sell, semua pair yang what we call it USD di belakang, kita akan cari buying lah. Tengok tak ni, apa ni? Ini, NU. Okay, so daily re-entry buy, tengok ada momentum ni. Okay, tapi momentum ni agak kurang kuat sebab di H4 ada MHB. Nak kata ada divergent, almost tunggu dia cross. Akan nampaklah nanti divergent kat sini. Okay, so weekly kita tahu dah zone terendah. Okay. So kita menunggu masa saja di what we call it di H4. Okay, dah sini MHB dan di H1 kita menunggu candle arah kukuh. Dalam masa yang sama N15 ada momentum buy. Lepas tu kita cari buy lah untuk NZD. So semua pair AUD, GBP semua dalam keadaan yang menunggu masa untuk retrace. Okey, untuk retrace. So USD share nampak dia turun dan saya jangkakan hari tu saya ada short hari Jumaat tu sekejap tapi saya dah ambil profit dulu. Kita jangkakan yang dia naik atas ni sedap lah kalau dia naik macam ni MHB dan standby guys. Kita boleh sell untuk USD depan. Same goes to UCAD. UCAD ni jangan cari sell lagi. Biarlah dia tunggu sampai di touch top BB. Lepas tu dia buat market hilang volume. Lepas tu baru kita sell. UJ pun sama. Nampak dekat dalam zone ni. Bolehlah pelan-pelan untuk nak mencari selling position. Holding tu kita cerita bab lain lah dulu. Tuan Syam ya. Holding tu kita masuk topik yang lain. Saya ada letak dalam cerita untuk hold dalam ebook saya yang lepas. Cuma saya tak nak buka lagi. Yang pastikan you guys faham dulu sistem. Dan nanti baru kita cerita bab hold lah. Holding ni dia agak subjektif pada saya. It depends pada kekuatan you punya portfolio lah. Dan juga ketahanan you guys lah. Kalau kekuatan you guys okay, then tak ada masalah. Alright.
Okey, itu perjalanan market untuk USD Index. Kita tengok sikit JPY. JPY pun sama tadi macam saya cerita, dalam keadaan zon tertinggi dah sebab dia sama macam UJ. Cuma chef JPY ni dah berada di bawah dah sekarang ni. Okey, berada di bawah, mungkin dia membuatkan kenaikan dahulu tapi masih ada yang momentum sell dan MHB. Kebanyakan rata-rata MHB buy. MHB buy ni contoh KJPY, MHB buy ni datang pada mana? Re-entry buy di daily. Cuma bila nak re-entry buy di daily, dia tidak ada momentum. So tak apa cantik KJPY ni. Okay, so kita hold dulu untuk apa nama JPY. Kita tunggu market ada reaction dulu. Baru kita start bergerak untuk mencari pair-pair JPY. Tak apa, nanti kita share lah Bitcoin. Hari ni saya share dulu yang what we call it, analisa untuk minggu depan dulu. Bitcoin ni adalah kepada yang minat insyaAllah. Okay, so oil Brent. Kalau kita tengok Brent, saya ada letak dalam grup. Dah ada nampak ni, candle arah kukuh sell dan re-entry sell. Okay, dalam zone ni, okay, dalam zone ni, nampak tak ni? Ada candle arah kukuh dan re-entry sell. Okay, saya buat sini. Di lower time frame, you akan nampak mat kilau. Nampak tak H1 ni? Ada candle momentum sell dan dia menjadi MHB sell. Nampak tak EMA 50 di atas MACD? Ini memang cantik. Dalam masa yang sama, di M15, price ni price yang ini, okay, di M15 dia akan ada dekat EMA 200. Nampak? So itulah peluang untuk kita sell sebenarnya. Itulah setup mat kilau sebenarnya pada saya. Yang saya dah kaji lah. So now, adakah dia akan turun? Macam saya tak akan mencari entry lagi untuk sell Brent. Saya menunggu reaction setup B dulu. Kalau dia ada momentum sell, then baru saya akan tunggulah. Adakah dia akan jadi momentum sell di H4? Kena tengok M15. Nampak tak? EMA 200 masih di atas what we call it 100. So ini adalah peluang untuk dia jadi apa ni? Untuk dia jadi momentum sell di H4. Okay, so Brent saya looking for untuk short, tunggu menunggu masa sahaja. Alright. Dan lastly adalah soalan ke tu? Kalau siapa nak tanya? Yang Brent tu dia punya CSM momentum tu tak ni, tak dikerahkan macam mana tu? Mana? Apa dia bang? Ni. H4 Brent. Tak ada yang tu. Yang ni. Belum diconsider lagi. Boleh consider, tetapi dia dah jalan dah lah dekat zone ni. Kita baru nak entry tak apa cantik lah sebenarnya bang. Okay. Sini pun MHB dan nampak tak M15 ni berada dekat EMA 200. Kita dah terlepas dah semalam last week. Lah hari Jumaat tu dia dah bagi peluang sini dan sini. Saya dah bagi tahu 2 kali kan. So kalau belum entry, not nice lah. Sabar sehingga ada setup yang saya share ni. Then baru sedap sikit lah. Pada saya, tunggu dia jadi momentum sell dulu. Dan kita tengok apa pergerakan yang seterusnya. Contoh macam gini lah. Nampak tak ni? Ni ada momentum buy. Nampak tak zone re-entry? Kan? So kita tunggulah. Kita tunggu di zone re-entry ni. So dalam kepala kita di H1 kena jadi apa? Kena jadi market hilang volume. Okay. Dan ada Babema. Nampak tak dekat sini ada market hilang volume dan Babema. Okay. Then dekat M15 mesti apa? Mesti dia berada di zone premium. Bak kata Syam tadi kan. Di zone premium iaitu EMA 200. Nampak? Antaralah 200 dengan 100 ni dalam ni. Dia tak sampai. Tapi dia ada dalam zone ni. Dan dia pecut naik ke atas. Okay. So itu cara dia lah. Kalau saya memang tunggu setup tu dulu. Sebab kalau faham BBMA, kebiasaannya setup tu adalah setup adalah re-entry ataupun MHB, alright, dan signal adalah momentum ataupun candle arah kukuh. Itu kita punya keywords dia. So bila ada signal baru kita tunggu setup. Inilah yang kita buat ni sebenarnya. Okay. So ini brand gold last. Alright, so untuk gold, mana saya punya gold dekat atas pula. Okay, untuk gold, okay. Apa yang saya nampak gold secara daily, okay, secara weekly, okay. Kalau tengok dia berada di zone tertinggi weekly. Kalau abalan ni dah ada apa?
candle alien ni. Ni menunggu masa untuk terjun. Jadi sebenarnya ni goal ni. Okay, so re-entry sell weekly, di daily dah dalam keadaan market hilang volume. Okay, and then di H4 kita nak candle arah kukuh pun dah ada, nampak? Okay, adakah candle arah kukuh ni, okay, candle arah kukuh sell, adakah H1 ada momentum? Tak ada. So tak berapa cantik lah. Kalau dia terjun juga, bukan rezeki kita. Tapi kalau macam saya tak akan masuk lah. Okay, so tunggu dulu, maybe dia akan dindong dulu. Kan kita kata tadi, apa, USD index kan masih dia nak naik lagi. So dia mungkin dindong, dia akan buat satu kenaikan lagi ke sebelum dia nak buat satu penerjunan yang agak jauh lah pada saya. Sebab apa? Sebab dia dah all time high, dan kalau anda perasan daripada all time high dulu sampai sekarang, nampak ni divergen yang sangat tinggi dan menunggu masa sahaja untuk dia jatuh sebenarnya. Tetapi dia tidak ada signal untuk jatuh lagi. Okey, tetapi dia dah bagi tahu yang aku walaupun all time high ATH, tapi aku dah tak kuat untuk naik. Tu penganalisa saya lah yang saya nampak sebenarnya. Nampak tak, dekat sini pun sama, dia naik. Okey, tapi ni tak berapa kuat, nampak ni. Oh. Okey. So basically itu goal. So kita menanti untuk peluang untuk selling lah. Nampak divergence ni tak berapa apa, dia menunggu masa sahaja sebenarnya. Okey. Kita ada 5 minit lagi. InsyaAllah video ni saya akan save dan saya akan share dekat dalam support group. Dan saya akan letakkan juga dekat saya punya YouTube channel lah, insyaAllah. Okey, last 5 minutes. Any question? Sama-sama. Lama tak jumpa Cik Osman. Okey, NRY ada tanya pasal GU. GU pada saya dia akan menanti untuk buying position di H4. Okey, sebab di daily di zone re-entry buy lah. Okey. MA 510 low. Okey, weekly pun MA 510 low, re-entry buy. Cuma di H4 nampak tak dia ada momentum. So pada saya, selagi dia tidak ada divergence, dia ada momentum. So pada saya dia akan naik dulu. Okey, dia akan respect dulu momentum, sebab momentum signal. Dia akan naik dekat atas ni di zone MA 510 high, in which dia dah buat pun. Kan? Lepas tu dia akan terjun ke bawah dulu. Pada saya lah. Pada saya biar dia terjun ke bawah, tetapi dia close dalam. Dia terjun ke bawah ni melepasi momentum ni. Okey, melepasi momentum sell ni. Okey, dan dia close dalam BB. Oh, itu memang best. Seriously. Okey. So tunggu dekat H1. Nampak tak dekat H1 dah ada bar BEMA ni. Sebenarnya dia akan ambil kalau jadi MHV, dan di M15 nampak di zone MA EMA 200 ni, memang cari sell lah dulu buat sementara. Okey. Dia akan respect dululah. Cuma hanya akan terbatal sell ni bila di H1 ni ada momentum buy. Itu akan terbatal lah perjalanan market di GU. Tapi pada saya akan respect dia untuk turun ke bawah, baru saya cari untuk ni. Kalau nak cari sell pun dia dah hujung-hujung lah pada saya. Okey, dia dah hujung-hujung. Alright. Okey, saya rasa tu saja. Terima kasih. Ya. Kata hujung tu, kata tengok daily macam mana? Nak tahu hujung tak hujung tu macam mana? Daily nampak ni, dia touch bottom BB dah. So dia dah MHV buy, faham tak? Okey. So ni dah hujung-hujung pada saya. Bukanlah hujung, kalau dia jadi momentum sell, then dia akan meneruskan perjalanan. Faham tak? Kan? So pada saya, what we call it, saya lebih suka lah kalau saya ni macam ni dah jauh perjalanan. Dia dah start daripada EMA 50, dah jauh dah perjalanan ni. Tetapi momentum buy ni dah mematikan momentum sell yang ini. Cuma dia ada momentum sell ni. Nampak tak? So dia pada saya dalam keadaan 50-50 lah. So nak masuk sell silakan. Tak ada masalah. Cuma kena tahu bila salah kena cut the position lah. InsyaAllah Light Finance ada account send tuan. Ada account send, ada account ECN. Tak apa, tuan PM saya NRY.
PM saya, nanti saya bantu tuan untuk apa, bagi link untuk register. Any question yang tuan nak tanya berkenaan dengan apa nama Light Finance, boleh tanya je. Kepada mereka yang berada di Kuala Lumpur, insya-Allah kita akan berjumpa di apa nama Kajang. Kalau siapa yang free boleh join dekat Kajang. Saya buat apa meet and greet more. Lepas tarawih kita ada kat sana. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya ada jemput juga Abang Lan. So you guys bolehlah, kalau mereka yang nak berjumpa dengan Abang Lan, boleh sekali. Itu cikgu saya dalam BBMBA Multi-Time Frame. Hari Rabu malam Isnin, insyaAllah. Okay, pada mereka yang ada KL, tolong PM saya dulu sebab nak book tempat lah. Saya dah book dah some ni, cuma nak kena tambah sikit ke apa ke, kurang ke, saya kena bagi tahu. Just bagi tahu saya je, hari Rabu pun boleh, tak ada masalah. Okay guys, I think that's all. Thank you very much pada semua. Nantikan video saya, kejap lagi saya akan share pada anda semua. So good luck. In summary, okay, bagi last in summary, USD Index dalam keadaan yang menaik tetapi tidak kuat, menunggu masa untuk terjun saja. So bila USD Index terjun, semua yang USD di belakang akan naik dan semua yang USD di depan turut sama akan terjun. So good luck untuk minggu depan. InsyaAllah saya akan bagi tahu setup lah dalam alert dalam grup, insyaAllah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa niat puasa. Okay, Assalamualaikum. Ah, Salam.